Okey, seterusnya kita akan sambung di bahagian tata bahasa. Tajuk pada hari ini adalah isim mausul. Apa itu isim mausul? Isim mausul ni adalah kata nama penghubung. Dia adalah menghubungkan, asal ada dua ayat. Dua ayat yang digabungkan ataupun dihubungkan dengan memasukkan di tengahnya isim mausul. Di isim mausul ni adalah kata nama penghubung. Okey, kita tengok dia punya penerangan untuk isim mausul. Isim mausul dalam bahasa Melayu bermaksud yang. Okey, yang. Kita terjemahkan isim mausul tadi, perkataan dia tu kita masukkan dengan yang. Isim mausul adalah isim yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa ayat atau pokok fikiran menjadi satu ayat. Maka dalam asal ada dua ayat contohnya, maka kita gabungkan, masukkan isim mausul, maka kita akan dapat satu ayat yang panjang lah sebab kita dah hubungkan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Okey, perkataan yang di sini bukan bermaksud sifat. Sifat ni contoh kalau ayat Ahmad yang cerdik. Itu adalah menggambarkan yang tadi, gambarkan untuk sifat bukan. Ini adalah isim mausul ataupun perkataan yang untuk tujuan gabungkan ayat. Okey, dalam bahasa Arab isim mausul terbahagi kepada 6. Okey, boleh tengok apakah itu isim mausul yang 6. Okey, yang isim mausul yang 6 tadi adalah allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allati ataupun allai. Okey, sebelum tu kita tengok contoh dulu. Contoh penggunaan isim mausul. Okey, diberikan dua ayat di sini. Contoh ayat yang pertama diberikan ayat ja'at talib. Telah datang pelajar itu. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua dia bagi at-talibu yadrusul arabiyyah. Pelajar itu belajar bahasa Arab. Okey, kita nak gabungkan ayat satu dan ayat yang kedua, maka di tengahnya nanti kita akan masukkan isim mausul. Maka kita akan dapat satu ayat yang panjang yang di tengahnya telah dimasukkan isim mausul, maka jadilah ja'at talibu allazi yadrusul arabiyyah. Telah datang pelajar yang belajar bahasa Arab. Okey, antara kegunaan lain isim mausul ni selain menghubungkan ataupun menggabungkan dua ayat tadi, kita guna isim mausul ni untuk memperincikan ataupun menjelaskan lagi ayat yang pertama. Contoh kalau tadi dia kata ja'at talib, telah datang pelajar. Pelajar mungkin adalah umum. Jadi mungkin perlu diterangkan di situ pelajar yang mana satu. Maka didatangkan allazi yadrusul arabiyyah. Dia nak menerangkan tentang pelajar tadi. Allazi yadrusul arabiyyah. Pelajar yang belajar bahasa Arab. Okay, khusus kepada pelajar tadi adalah pelajar yang belajar bahasa Arab. Okey, ini adalah isim mausul yang 6 tadilah. Allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allati ataupun allai. Keenam-enam ni bermakna yang. Allazi yang, allazani yang, allazina yang, allati yang, allatani yang, allati ataupun allai pun yang. Okey, cuma dia punya fungsi dia berbeza. Okey, yang sebelah kiri yang sebelah kanan ni adalah untuk maskulin, manakala yang sebelah kiri adalah untuk feminin. Okey, kita akan tengok satu-satu dia punya kegunaan dan contoh isim mausul. Dia lebih kurang macam juga dengan isim isyarah. Dia punya kegunaan tu lebih kurang sama dengan isim isyarah. Tapi dia punya makna lain-lain lah. Isim isyarah adalah perkataan itu ataupun ini. Yang ini adalah untuk yang, iaitu menggabungkan ayat. Okey, kita pergi kepada isim mausul yang pertama, allazi. Allazi yang untuk satu maskulin. Okey, jadi dalam ayat tadi, kamu kenal pasti dahulu subjek dalam ayat tadi. Kalau subjek dalam ayat tadi adalah merujuk kepada satu maskulin ataupun seorang lelaki, maka mausul di dalam ayat tersebut perlu menggunakan isim mausul allazi. Okey, contoh diberikan Muhammad
huwa alladhi yajlis. Muhammad, dialah yang sedang duduk. Okay, dalam ayat ni subjek dia adalah Muhammad. Kita nak menerangkan tentang Muhammad. Muhammad kita tahu adalah seorang lelaki, nama seorang lelaki, maka mausul mestilah menggunakan allazi. Muhammad huwa alladhi yajlis. Muhammad dialah yang sedang duduk. Okey, dan satu lagi syarat. Bila kita menggunakan isim mausul, perkataan yang selepasnya adalah mestilah didatangkan dalam fi'il. Sama ada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Perkataan yang selepas isim mausul mestilah didatangkan dengan fi'il. Sama ada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Fi'il ni pun mesti bersesuaian dengan subjek. Jadi kamu akan tengok perkataan duduk ni akan berubah. Yang ini yajlis digunakan untuk satu maskulin, untuk Muhammad. Sebab tu dia guna yajlis. Tapi kalau dua lelaki, dia jadi yajlisan. Kalau ramai lelaki, yajlisun. Tengok rujuk balik kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari' yang kamu telah belajar. Okey, ni contoh untuk orang. Muhammad huwa allazi yajlis. Kita guna di sini allazi sebab Muhammad satu maskulin. Contoh yang di bawah ni untuk perkataan benda. Al-qalam allazi ishtaraituhu jamil. Pen. Ini sebatang pen. Pen dikira maskulin sebab tidak ada ta marbutah dan bilangan dia satu batang, maknanya satu, maka digunakan isim mausul allazi. Al-qalam allazi ishtaraituhu jamil. Pen yang telah aku beli itu cantik. Ini contoh untuk isim mausul yang pertama allazi untuk satu maskulin. Bilangan mesti satu dan perkataan subjek dia tu mesti maskulin. Okey, seterusnya contoh yang kedua, isim mausul al-lazani. Al-lazani digunakan untuk dua maskulin, sama ada dua orang lelaki ataupun dua benda maskulin. Okey, contoh yang di atas, Muhammadani. Okay, ada dua orang lelaki, dua-dua nama Muhammad. Dua orang Muhammad itu, humal ladzani yajlisan. Mereka lah yang sedang duduk. Okey, yang di sini guna al-lazani. Kita tak guna al-lazi dah. Kita kena guna al-lazani sebab subjek dalam ayat ni dua orang Muhammad, dua lelaki. Dan macam biasa bila guna isim mausul, perkataan selepasnya mestilah fi'il. Yang ini didatangkan fi'il mudhari' pun berubah. Yajlisani. Kita tak guna yajlis sebab dah dua Muhammad pun bertukar. Yajlisani. Muhammadani humal lazani yajlisani. Okey, contoh yang di bawah ni adalah untuk contoh benda. Al-qalaman, dua batang pen. Qalam tadi termasuk dalam maskulin. Jadi kena guna al-lazani. Sebab merujuk kepada dua. Al-qalaman, al-lazani. Dua batang pen yang di sini kena guna al-lazani. Sebab dua maskulin. Al-qalaman, al-lazani ishtaraituhuma jamilan. Dua batang pen yang telah aku belinya cantik. Okey, ini untuk contoh al-lazani iaitu dua maskulin. Okey, seterusnya kita pergi yang ketiga, al-lazina. Okey, al-lazina khusus untuk ramai lelaki ya, tidak boleh digunakan untuk benda ataupun tak boleh digunakan untuk ramai perempuan. Al-lazina hanya digunakan untuk ramai lelaki. Muhammadun humul ladzina yajlisun. Muhammadun maksudnya ada ramai orang lelaki yang semua nama Muhammad. Maka kita panggil Muhammadun humul ladzina yajlisun. Muhammad itu merekalah yang di sini guna al-lazina sebab Muhammad ramai Muhammad. Muhammad itu merekalah yang Muhammadun humul ladzina yajlisun. Lepas guna isim mausul, selepasnya mesti fi'il. Yang ini diguna fi'il mudhari', maka sesuai perkataan duduk tadi untuk ramai Muhammad adalah yajlisun. Tengok balik fi'il mudhari' atas ganti nama hum sebab ramai lelaki. Okey, yang ini al-lazina. Yang untuk ramai lelaki, untuk tiga maskulin. Okey, habis yang maskulin. Al-lazi, al-lazani, al-lazina. Pergi kepada feminin. Untuk yang feminin, allati. Okey, tolong bagi perhatian kepada perkataan allati. Dia lebih kurang konsep dia sama dengan isim isyarah.
Kalau yang keempat ni, dia ada dua fungsi dia. Sama ada satu untuk satu feminin, atas ni contoh untuk satu feminin, satu lagi untuk banyak benda. Benda kita guna di sini untuk banyak, untuk yang banyak. Okey, tengok dulu yang satu feminin. Fatimah. Subjek dalam ayat ni Fatimah. Satu feminin, Fatimah nama perempuan. Fatimah hiya allati tajlis. Fatimah dialah yang di sini kena guna allati. Fatimah. Fatimah hiya allati tajlis. Fatimah dialah yang sedang duduk. Okey, contoh yang di bawah ni adalah untuk benda. As-sa'ah, sebuah jam. Bilangan satu, sa'ah dikira feminin sebab ada ta marbutah ni. As-sa'ah allati ishtaraituha jamil. Jam yang dibelinya, jam yang telah aku beli itu cantik. Okey, yang ini dia guna isim mausul allati sebab as-sa'ah satu feminin. As-sa'atu allati ishtaraituha jamilah. Okey, ini contoh untuk satu feminin. Okey, fungsi kedua tadi untuk banyak benda. Banyak benda macam mana? Contoh as-sa'at, banyak jam. As-sayyarat, banyak kereta. Al-karasi, banyak kerusi. Al-aqlam, banyak pen. Semua benda untuk benda, banyak benda guna allati. As-sa'atu allati ishtaraituha jamilah. Jam-jam, banyak jam yang telah aku beli itu cantik. Ini jam-jam. Iaitu banyak jam yang telah aku beli itu cantik. Okey, isim mausul yang kelima, allatani, merujuk kepada dua feminin. Contoh di atas, Fatimatan, dua orang Fatimah. Dua orang Fatimah perempuan lah. Fatimatan humallatani tajlisan. Dua orang Fatimah, mereka lah yang di sini guna allatani. Allatani tajlisan. Bawah untuk benda, as-sa'atani allatani ishtaraituhuma jamilatan. Dua buah jam. As-sa'atan, dua jam. Jadi guna allatani, dua buah jam yang telah aku belinya itu cantik. Yang ini contoh untuk dua feminin. Guna yang allatani. Okey, last sekali isim mausul yang keenam. Allati ataupun allai. Yang ini kamu boleh pilih sama ada allati ataupun allai. Dua-dua sama saja. Fatimat, ramai Fatimah. Yang ini digunakan untuk ramai perempuan sahaja. Ramai lelaki tak boleh, benda pun tak boleh. Orang. Fatimat hunna allati yajlisna. Fatimah, merekalah yang sedang duduk. Yang pertama guna allati. Nak guna allai pun boleh. Fatimat hunna allai yajlisna. Fatimah itu merekalah yang allai yajlisna. Yang ini boleh pilih. Okey, jadi itu adalah penerangan untuk isim mausul. Ada 6 tadi penggunaan isim mausul. Sama ada al-lazi, satu maskulin. Al-lazani, dua maskulin. Al-lazina, tiga maskulin. Allati ada dua, satu feminin ataupun banyak benda. Allatani, dua feminin. Allati ataupun allai, yang keenam ni boleh pilih. Kegunaan dia untuk ramai perempuan. Okey, sekian. Kita tengok latihan seterusnya.